Assalamualaikum, salam sejahtera. Ucapkan buat semua penonton Malaysia hari ini. Alhamdulillah kita jumpa lagi hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan. Saya Fariha On dan juga saya Hazrina Kasim, pastinya menemani anda selama 1 jam ini. Bak kata Fariha tadi, hari Jumaat penuh berkat ini. Mudah-mudahan perjalanan hari anda baik-baik sahaja. Dan apa yang anda lakukan, mudah-mudahan sama-samalah kita mendapat keberkatan daripadanya, insya-Allah. Hari Jumaat ini hari yang cukup istimewa, bukan saja kepada kita lah kan, penuh berkat, banyak yang amal ibadat kita perlu lakukan. Tetapi bagi keluarga, pastinya mana negeri-negeri yang dah bercuti, yalah, alhamdulillah bagi negeri yang esok nak bercuti, hari Jumaat ni macam penentu. Esok kita nak pergi makan sarapan kat mana? Wah, kita nak pergi bawa anak nak pergi mana? Betul. Ini juga yang dinanti-nantikanlah untuk semua mereka yang bekerja. 2 hari ini kalau tak ke mana-mana pun tak apa. Yang penting dapat rehat di rumah bersama dengan keluarga. Jadi, kami juga mengharapkan kesetiaan anda selama 1 jam ini. Banyak sebenarnya paparan yang kami nak bawakan pagi ini. Dan yang pentingnya, kita ada satu topik perbincangan utama berkenaan dengan rang Undang-Undang Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022, di mana ianya adalah satu larangan rokok dan produk tembakau kepada generasi GEG ini. Kupasannya seketika nanti. Pastinya itu akan membuka mata kita juga bagaimana sebenarnya perancangan kerajaan dan juga negara kita untuk melahirkan generasi yang lebih sihat. Betul. Tapi sebelum tu, kita nak wartakan juga, ini berkenaan dengan pagi ini kita nak tahulah juga adat tradisi kita, budaya kita sebagai orang Melayu. Berkenaan dengan kepakaran dan juga kelebihan tukang besi, pandai besi ni. Kadang-kadang kita buat keris dan sebagainya, kan. Tapi kita tak tahu bagaimana, ada tak generasi baru ni dia nak mewarisi kepakaran dan kelebihan ini. Itulah ini yang sebenarnya kita nak kongsikan kepada anda. Bagaimana sebenarnya kehebatan kerjaya ini yang dianggap sebagai kerjaya tertua di dunia dan diiktiraf, walaupun kita melihat ianya satu kerja biasa, tetapi ianya satu kerja juga diiktiraf dalam Islam sendiri. Sebelum kita nak berbincang lebih lanjut bersama dengan yang pakar, kita juga nak kongsikan bingkisan ini. Seorang pandai besi mengekalkan warisan turun-temurunnya, iaitu kisah Pak Usop dari Golok, Kelantan. Sama-sama dah, kita tengok dah. Pandai besi, pekerjaan tertua di dunia. Namun hakikatnya bukan mudah untuk menjadi sedemikian, kerana kerjaya ini memerlukan minat, kreativiti dan tahap kesabaran yang tinggi. Yusuf Abdullah, 74 tahun, berketurunan Melayu Campak, yang menjadikan kerjaya tukang besi sebagai lubuk pencarian rezeki berdasarkan kepakaran yang dimilikinya. Lebih mesra dikenali sebagai Pak Usop Tukang Golok, sosok ini kelihatan masih gagah melakukan kerja sebegini. Kerja ni kerja asal-asal dengan arwah ayah. Ayah duduk sana. Masa saya kecil dulu, kerja dengan ayah. Tukang besi. Jadi pengalaman ni ada pada situ mari dah. Tak ada masalah kerja. Apa-apa semua boleh buat. 30 tahun di dalam bidang ini secara serius. Tempoh yang cukup matang bagi menggambarkan pengalaman Pak Usop yang mampu menghasilkan pelbagai reka bentuk besi seperti pisau, parang dan kapak berdasarkan permintaan pelanggan. Buat ni banyakkan orang main tepah, macam-macam pattern buat, diminat pattern gini-gini saya boleh buat laka. Cuma berpantu orang, kalau jenis besar tu 2 orang ketok lah. Kalau kecil-kecil ni kita ketok seorang boleh. Itu kerjanya. Macam besi. Dengan kudrat yang ada, dia mampu menghasilkan 3 hingga 4 bilah pisau atau parang dalam sehari. Harga bagi sebuah produk yang dihasilkan adalah bergantung kepada ciri bentuk yang diinginkan pelanggan selain tahap kesukaran dalam menghasilkannya. Tak banyak mana boleh dalam ada lah 300, 200 itu adalah dalam sehari kerja. Itu yang kita peroleh proses lah. Siap. Kalau besi comel-comel tu harga comel kok lah, harga mahal lah. Itu ya. Ikut jenis lah, jenis yang mudah. Yang susah juga.
Sehari sebilah pun dah siap. Itu ya. Jabarullah Sayuti, 29 tahun, seorang anak muda yang berminat untuk menimba ilmu dan pengalaman daripada seorang pandai besi sekaligus membantu Yusof sejak tahun lalu. Minat ada barang-barang bekas ayah buat tukang kerih dulu, ayah tukang kerih. Dia meninggal mana barang-barang ayah ada lagi. Jadi sayang tinggal. Cari pengalaman. Ambil mari sini cari pengalaman dengan Pak Usuk. Timba ilmu sikit lagi mana ada lagi awak tak boleh buat tu. Mana nak nutuk ilmu orang panggil. Nutuk ilmu, nak ambil pengalaman. Lepas tu insya-Allah kalau ada rezeki hamba nak buka sendiri bengkel rumah. Allah bisa tegal biasa. Meskipun rumit dalam menghasilkannya, namun berkat usaha yang setimpal, lama-kelamaan menjadi mudah kerana pengalaman yang dimiliki. Bagi Pak Usop, dengan faktor umur yang kian senja, bekerja sendiri lebih baik daripada makan gaji kerana dia boleh mengurus waktu untuk beristirahat seusai lelah memukul besi. Menjadi seorang pandai besi, dia mengharapkan akan ada lebih ramai lagi yang ingin mempelajarinya kerana warisan ini semakin hilang jejak di mamah usia. Baik, itu dia tadi kisah Pak Usop dari Golok Kelantan. Ini pula kisah yang kita nak bawakan secara atas talian. Seorang pemuda baru berusia 36 tahun ada kemahiran pandai besi ni. Umur 36 tahun. Tapi masalahnya Rina, dia dah belajar di lebih 10 tahun yang lalu. Betul. Bayangkan di usia 20-an kan. Dia nak juga mewarisi dan belajar bagaimana tentang kepakaran sebagai tukang besi ini. Kita nak terus bersama dengan Muhammad Ruzul Karnain Johori. Berada di Jerantut, Pahang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat ke? Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kalau boleh kita kongsikan sekarang ni Cik Zul berada di bengkel ke bagaimana tu? Nampak ada peralatan di belakang tu. Ada di bengkel. Okey, di bengkel. Baik, kita nak kongsikan ni tentang kemahiran pandai besi ni. Sebab saya percaya dalam kalangan orang muda sekarang pun mungkin dah tak pernah mendengar dah tentang pandai besi, iaitu membuat segala senjata seperti parang, pisau keris dan sebagainya. Bermula seawal usia 20-an ini, bagaimana timbul minat untuk belajar kemahiran besi, pandai besi ni, Cik Zul? Timbul minat tu ialah saya asal duduk di kampung. Kita ni budak lelaki kan, kita lasak. Kita macam-macam lah. Kita mandi sungai, lapis sungai. Jadi banyaklah ayah punya parang tu banyak yang hilang, banyak yang rosak. Jadi kat situ makcik ada suggest awak nanti ada peluang pergi sambung belajar kat Institut Keras Negara. Dari situlah saya bermula. Tapi bila barang selalu hilang, baik buat sendiri buat sendiri senang. Tapi macam dalam banyak-banyak, sebab kita tahu kalau craft tangan ni kan yang menggunakan kemahiran tangan semua itu banyak kos dia. Cuma macam Cik Zul sendiri kan, bila dah buat ni, apa yang kepuasan yang diperolehi selain dapat meneruskan legasi keluarga kan? Katanya belah atuk pun ada juga kepakaran ni kan? Bukan. Atuk saya bukan tukang pisau, tapi dia bakat dia untuk bertukang. Jadi mungkin saya ni mewarisi bakat atuk perempuan saya bertukang. Wow, menarik. Perempuan. Tapi kepuasan buat sebagai pandai besi ni apa yang Cik Zul boleh kongsikan? Macam mana? Kepuasan tu bila dah belajar, dah mahir, dah pakar, lepas tu dah ada pelanggan sendiri kan? Kepuasan macam mana cakap kepuasan tu kita rasa kita nak lagi lah. Kita nak lagi belajar. Kita kalau boleh nak tarik lagi orang kenal dengan senjata. Senjata ni satu benda yang kemahiran orang kita jugalah, orang Melayu. Dulu kan? Antaranya. Jadi kita kalau boleh kita nak kongsi lagi. Kita nak share apa yang kita tahu tentang pembuatan pisau, jadi besi kan. Kita nak tarik lagi orang. Mana tu
buat masa ni antara kepuasan yang dapat tu adalah saya bertarik kawan-kawan, ada yang datang juga cuba menarik minat mereka lah. Okey. Itu antara kepuasan saya lah. Cik Ruzul, kita nak tahu jugalah daripada usaha yang dah lebih 10 tahun ini, berapa banyak sebenarnya koleksi yang sudah pun dihasilkan Cik Ruzul sendiri? Saya ingat dalam masa 3 tahun, start awal PKP, saya ingat ada lebih 200 ke 300 alhamdulillah macam itulah yang dah terjual. Okey, untuk menghasilkan senjata ni, saya percaya dia perlu melalui proses yang disiplin dia tinggi juga kan? Ya, ya. Jadi macam mana sebenarnya nak menghasilkan senjata yang betul-betul macam berkualiti, tajam lah kalau orang pakai tu, oh ini jangan main-main ni. Sebab kita kan? Ya, kadang tu semua barang senjata yang kita buat tu, baik pisau ke, pedang ke, parang ke kan, kita buat tu memang kita buat ikhlas hati. Kita buat ikut puas hati kita sendiri. Walaupun barang tu customer tempah ikut bajet dia orang. Ada yang bajet sikit, ada yang bajet yang besar. Jadi kita bajet sikit ke bajet besar ke, kita buat tetap puas hati kita orang. Tak adalah kita nak bajet dia kecil, kita buat biasa-biasa je. Mana kepuasan kita dekat situ. Kita tak kira orang tu dia nak yang biasa-biasa pun, kalau tu kita buat tetap kita nak, hati kita nak puas. Kita buat, kita bagi sepenuh hati tu. Ya. Cik Ruzul, kita nak tahu juga, kalau menghasilkan contohlah sebilah parang, berapa masa yang diperlukan oleh Cik Ruzul sendiri untuk siapkan sebilah parang tu? Okey, kalau untuk sebilah parang beserta sarung dahulu, kalau semua material tu memang ada di bengkel kita, restock tu ada, paling cepat pun kita estimate dalam seminggu lah. Sebab kita, kalau kita buat sekali, kita run banyak lah. Kita run 10 bilah, 5 bilah, tak ada lah kita nak buat siap satu, siap satu. Estimate paling cepat pun dalam seminggu. Seminggu, tapi biasa dengan customer saya akan cakap 2 minggu lah. Sebab kita, ada order lain lagi masuk, macam-macam kan. Jadi selamat tu dalam 2 minggu lah, paling cepat. Cik Ruzul, dia ada beza tak kalau macam nak buat parang ke pisau ke yang kita guna seharian dengan parang dan juga pisau untuk perhiasan? Dia ada beza tak? Ada beza. Ada beza, tapi beza kita tengok pada owner, penempah sendirilah. Dia nak macam mana. Kalau dia lebih kepada kolektor, kebanyakannya dia orang nak yang premium lah. Tapi yang pengguna pun ada, yang guna harian pun ada juga yang nak premium. Premium. Tengok pada tengok pada tempahan penempah lah, customer lah. Itu. Kalau dari segi jenis besi yang digunakan tu, mungkin Cik Ruzul boleh kongsikan kepada kami. Maklumlah, kita tak biasa melihatnya sendiri. Ada beza tak setiap bilah parang ke pisau itu dari segi penggunaan besi itu sendiri? Ada jenis? Ada. Dia ada jenis. Ada yang kebiasaannya tradisionalnya, kebanyakannya dulu kita pakai bilah mata ketam. Oh, cuba tunjuk sikit ada Cik Ruzul. Ada contoh tak? Ketam kayu tak ada. Tak ada. Tak apa. Mana mata ketam kayu, papan spring, spring lori kan. Tapi macam sekarang ni dah moden. So kita boleh dapat material tu daripada kilang-kilang yang ada dekat Malaysia lah. High grade yang agak mudah lah, macam ni antara sampel besi yang dah sampai sekarang, yang ada sekarang lah. Semua datang dalam bentuk plate. Mana kita kurang kos untuk mengetuk lah, menempa apa semua. Kerja kita pun jadi cepat lah. Cuma nak membentuk je lah tinggal nak bentuk saja. Cik Ruzul tak ada ke macam keinginan nak belajar buat kerih pula ke?
Ada. Sebab saya pun daripada asal pun belajar pun pada Institut Perang Negara. Jadi lebih pada tradisional lah. Jadi benda tu macam buat tradisional, keris, apa semua. Memang kita ada hajat lah untuk buat tu kan. Sebab ia unik. Tapi buat masa ni kita cuba set up dulu. Mana yang kita mampulah, mana kita sempat kan. Dan keris ni agak ambil masa lah untuk kita belajar, untuk kita nak luahkan dekat dekat keris ni. Cik Ruzul, dekat Cik Ruzul tu ada tak contoh yang kami boleh tengok yang dah siap? Contoh yang dah siap adalah ada, tak banyak lah, tapi yang ni yang ready stock lah. Tak banyak. Okey. Cantik lah. Itu lipat ke? Dia tak lipat lah tu. Lipat ke tu? Tak. Yeah. Itu pisau lipat ke apa? Itu macam lipat punya ke? Bukan? Bukan. Ini dipanggil fixed knife. Tu untuk kegunaannya? Lebih pada lapah. Untuk camping, hiking, untuk survival. Koleksi pun boleh kan. Antaranya lah. Biasanya dari segi harga tu, range harga berapa ya Cik Ruzul? Range harga tengok pada customer jugalah. Ada yang starting daripada serendah RM80 pun ada. Kita boleh buat. Serendah RM80 dan ke atas lah. Paling mahal? Cik, paling mahal? Paling mahal pun buat masa ni saya buat pun dalam 1K macam tu lah. 1K? Itu ada boleh tempa nama ke kat situ tu? Ada. Boleh. Oh, boleh. Itu memang by request lah tu. Customer request kan. Dia macam ni. Jadi kita ikut semua kehendak dia. Material semua. Tu dia agak rumit lah sikit. Ambil masa yang agak panjang untuk siapkan. Itu ada contoh tak kalau boleh dikongsikan Cik Ruzul? Nak tengok. Ya. Ada contoh tak yang mahal harganya tu? Tiba-tiba kami hari ni buat inspection pula. Tunjuk semua. Ada. Kebanyakannya bila yang customer order ni yang agak mahal ni, biasa bila siap tu customer tu datang nak ambil barang dia. Jadi kita memang tak boleh nak simpan lama. Kalau kami kat KL ni boleh juga tumpah lah. Nanti post lah post, kita boleh post. Tu macam mana tu kalau ada yang nak tempah ni, macam mana nak tempah kat Ruzul ni, Cik Ruzul ni? Boleh WhatsApp saya ataupun PM dekat tak Facebook. Tak ada IG ke? Laman sosial ke? Ada IG. IG pun ada, Facebook personal pun ada. Macam tu. Simple. Okey, baik Cik Ruzul, terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami di Malaysia hari ini pagi ni untuk perkongsian yang saya kira sangat menarik lah untuk kita kembalikan semula warisan. Sekurang-kurangnya kita tahu masih ada lagi generasi yang mewarisi pandai besi ni. Teruskan usaha Cik Ruzul. Ya, terima kasih. Okay, Assalamualaikum Cik Ruzul. Assalamualaikum. Muhammad Ruzul Karnain Johori di Jerantut Pahang mewarisi. Kadang-kadang kita belajar buat pisau, buat parang je, tapi kita nak ada satu lagi peringkat ataupun level kan. Betul. Belajar buat keris. Sebab keris ni pun satu senjata yang melambangkan bagaimana kita punya Melayu tradisional dulu kan. Betul. Dan yang pastinya juga, Fariha, selepas ini kita nak bawa pemerhatian penonton Malaysia hari ini untuk satu topik saya percaya isu semasa yang sering diperkatakan sejak akhir-akhir ini berkenaan dengan rang undang-undang kawalan produk tembakau dan merokok 2022 dilaksanakan untuk generasi generational endgame ataupun generasi penamat selepas ini. Di MHI. Baik, negara dikatakan akan kehilangan hasil kutipan cukai sekiranya rang undang-undang berkenaan kawalan produk tembakau dan merokok 2022 ini dilaksanakan. Biarpun fokusnya kepada generasi penamat ataupun GEG yang lahir pada tahun 2007 dan seterusnya, namun ramai yang menjangkakan ekonomi negara akan terjejas dan pastinya jumlah kutipan cukai melalui produk tembakau juga akan berkurangan. Ini kita nak bawakan pemerhatian
perhatian penonton hari ini untuk kita kupas secara terperinci. Benarkah ianya memberi kesan terhadap ekonomi negara dan apa pula tindakan kerajaan untuk mengimbangi semula sekiranya kita kehilangan pendapatan melalui cukai produk tembakau ini. Untuk itu, saya nak alu-alukan kehadiran tetamu istimewa kita, Cik Muhammad Faisal Said Ibrahim, merupakan ahli Majlis Kerja Tertinggi Persatuan Akauntan Percukaian Malaysia, MATA. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih Rina jemput. Terima kasih juga kerana bersama kami Cik Faisal pagi ini untuk sama-sama kita memberi pencerahan dan juga penjelasan kepada penonton kita. Sebab kita faham dalam situasi ini ramai yang terfikir, ada yang bersetuju, ada juga yang mungkin merasakan ini bukan masa yang sesuai untuk kita laksanakan rang undang-undang ini. Apatah lagi dalam keadaan sekarang ramai yang memberi hujahan mereka bahawa kerajaan pastinya akan mengalami pengurangan dalam kutipan cukai daripada produk tembakau ini. Mungkin kita nakkan pandangan daripada Cik Faisal terlebih dahulu berkenaan dengan hujahan ini. Sebenarnya berapa sumbangan peratusan industri produk tembakau ini kepada cukai negara? Okey, baik Rina. Kalau kita tengok anggaran kalau tengok kita balik kepada bajet tahun lepas yang diumumkan oleh kerajaan, bajet 2022, ada kerajaan ada keluarkan satu list of hasil kerajaan, betul, revenue tax tu. Okay, kalau kita tengok daripada situ, peratusan kutipan cukai rokok adalah lebih kurang dalam lingkungan 3 bilion, tak sampai 3 bilion, hampir ke 3 bilion. Lebih kurang 2%. 2% daripada jumlah hasil cukai yang dianggarkan oleh kerajaan. Okay. So 2% ini orang kata apa, walaupun dia 2%, tapi jumlah cukai yang dijangka dikucik adalah 3 bilion. 3 bilion ni sebenarnya jumlah yang agak besar lah kalau kita tengok cara kita ketepikan persentage, tapi tengok dari segi amount dia besar. Memang jumlah yang besar. Sebab tu adalah hujah-hujah dia kata kenapa perlu diteliti RUU ni berkenaan dengan perkutipan cukai inilah. Okey. Jumlahnya 3 bilion ringgit. Walaupun peratusannya hanya lebih kurang 2%, tetapi jumlahnya itu yang menampakkan dalam kalangan rakyat sendiri bahawa kita mungkin akan kehilangan 3 bilion ringgit. Tapi kalau kita berbalik semula kepada topik kita hari ini, Cik Faisal, menyentuh tentang impaknya terhadap ekonomi negara kita, terhadap cukai negara kita. Sejauh mana ia memberi kesan? Okey, baik. Sebelum kita jawab soalan ni, kita pertama kali kita kena faham kenapa kerajaan mengenakan cukai ke atas rokok atau tembakau. Okey, basically yang ni dipanggil tin tax. Okey, tin tax ni kalau cara kasar kita translate bukan cukai berdosa, tapi dia lebih kepada cukai yang tidak membawa manfaat kepada masyarakat. So of course macam cukai macam apa kata tembakau, rokok, judi dan minuman bergula juga boleh dikategorikan sebagai sin tax. Tujuan asal dikenakan sin tax ini sebenarnya ialah untuk mengekang masyarakat menggunakannya. Sebab kadang-kadang kalau nak terus nak haramkan sesuatu perkara bukan senang sebab permintaan rakyat ada, kuasa politik pun perlu diteliti dan sebagainya. Jadi oleh itu cara yang dibuat oleh kerajaan kebanyakan negara ialah menaikkan kadar cukai ke atas rokok semua ni. Okay, so that is the first one. Okay, ini yang pertama. Okay. Daripada situ kalau kita tengok cukai-cukai yang dikenakan, apa jenis cukai kita tengok dulu. Okay. Cukai satu cukai excise. Cukai excise atau dipanggil duty excise, duty import dan juga cukai jualan. Bergantung kepada kadar atau jenis rokok, cukai excise dengan cukai import duty ini dikenakan dengan pelbagai kadar yang berbeza. Kalau cukai jualan dia 10% lah. So, kalau tengok daripada cukai-cukai ini bila dikenakan, harga rokok akan naik, meningkat. Tapi kalau kita tengok di luar sana, mampu beli masyarakat sebenarnya masih lagi mereka mempunyai orang kata kuasa beli, mungkin disebabkan oleh ketagihan ataupun memang diorang boleh beli lah. Daripada situ kita tengok tin tax ni macam kurang berkesan. Bila dia kurang berkesan, dia menyebabkan permintaan ini masih lagi menjadi tinggi. So, secara langsung, logiknya ialah cukai kutipan kerajaan pun dia banyaklah dari situ. Jadi kalau kita tengok dia, ini yang kita kena faham dulu. So kalau kita tengok daripada sini, kita tengok impact dia pula. Kalau impact dia
impact dia kalau kita kena masuk dalam orang kata apa, impact sosial dengan ekonomi. Okey, mungkin kita bincang kejap lagi yang bab yang tu. Okey, so ini kesan dia lah nak tengok. Dan kalau kita lihat sebenarnya, saya bersetuju dengan apa yang disentuh oleh Cik Faisal sebentar tadi. Walaupun ianya tidak memberi manfaat, selagi ada kuasa beli pengguna itu, maka ianya tetap akan berterusan. Tetapi kalau mengikutkan daripada persepsi dan juga pandangan setiap pihak yang sebenarnya risau akan keadaan ekonomi negara jika ianya undang-undang ini dilaksanakan, tentu kerajaan ketika ini juga mempunyai tindakan mereka tersendiri. Bagaimana kita nak melihat inisiatif yang digerakkan oleh kerajaan ketika ini? Sekiranya ia dilaksanakan, adakah mungkin kerajaan secara drastiknya mempunyai langkah-langkah proaktif untuk mengimbangi pengurangan daripada cukai industri tembakau ini yang akan kita kehilangan ini? Bagaimana sebenarnya untuk kita alihkan agar kita masih lagi dalam keadaan yang risau, ramai orang risau dengan keadaan ekonomi negara, kita masih lagi mampu untuk mengimbanginya, Cik Faisal? Okey, baik. Okey. Kalau kita tengok makluman kerajaan, pelbagai makluman kerajaan, kerajaan memang kita nampak dia mengambil proaktif. Tapi target kerajaan adalah khususnya untuk meluluskan RUU perbagaan inilah. So dibawa ke parlimen untuk dibahas, untuk diluluskan. Jadi kalau kita nak dikira dari segi impak kewangan negara, kita pertama sekali kita tengok berapa cukai dikutip oleh kerajaan. 3 bilion. 3 bilion, betul. Tapi makluman kerajaan yang kita lihat yang baru-baru ini di media sosial dan sebagainya, apa yang kerajaan inform kita, maklumkan pada kita ialah kutipan perbelanjaan ke arah medical, healthcare, public healthcare system ni adalah sebanyak 6.2 bilion pada 2020. 2030 dijangka naik kepada 8 bilion. So kita kena tengok balancing dia kat situ. Sama ada kita perlukan 3 bilion cukai yang digunakan, boleh katakan hampir kesemuanya ke arah 6 bilion atau 8 bilion perbelanjaan healthcare system. Kos perubatan itu untuk menanggung pesakit yang akibat daripada rokok ini. Ya, betul. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok macam ni, kita bayangkan kalau tak adanya cukai ni, anggaplah tak ada cukai langsung, kita jimat dalam lebih kurang 6 hingga 8 bilion. Antara tahun 2020 dengan 2030. Okey, jumlah ini sebenarnya boleh digunakan untuk improvekan public healthcare system kita. Okay. Kalau kita tengok dalam pre-budget, kalau saya nak bawa tarik perhatian kalau tengok pre-budget statement yang diumumkan oleh kerajaan baru-baru ni, ada kerajaan kata nak mahukan perbelanjaan khusus untuk healthcare system ni lebih kepada health digitalization di bawah IR 4.0. So kalau tak ada dana yang cukup, macam mana kita nak spend kan? Kita perlu buat dengan cara bercepat sebab ada negara memang IR 4.0 dia dah advance sikit dah berbanding dengan negara kita ni. Jadi kita perlu buat sikit. So kita bayangkan kalau tak ada cukai langsung daripada sini, kalau di spend on this perbelanjaan ni, dan mungkin boleh membantu untuk mengurangkan ataupun improvekan public healthcare system. Itu impact dia. Dan kita tengok juga satu lagi impact ialah impact sosial. Impact sosial. Okey, baik. Okey, impact sosial ni macam saya sebut tadilah berbanding dengan 3 bilion dengan 8 bilion, okey. Satu lagi ialah kita tengok ialah impact sosial ni ialah kalau contohnya dalam satu family ada breadwinner, pencari nafkah, okey. Orang pencari nafkah ni mempunyai pendapatan yang orang memang keluarga tu bergantunglah. Okey. So kalau berlaku sebarang problem macam contohnya kerajaan kata 2 juta penduduk dalam keadaan yang bahaya akibat boleh jadi sakit atau kematian awal. Okay, bila berlaku perkara macam tu, jadi satu lagi beban yang mungkin kerajaan kena tanggung ialah menjaga kebajikan keluarga-keluarga ni. Terutama yang macam M40 atau B40 kan. Mereka terpaksa tanggung perbelanjaan mereka ni, jadi untuk dan dia melibatkan satu lagi fund, satu lagi dana untuk bantu ni. So ini satu lagi impact sosial kat sini. So kalau kita tengok way this antara dua ni, kita tengok ada tak keperluan untuk kita fikirkan pasal 3 bilion tu.
Okey. Itu dia kita kena tengoklah. Baik. Dan pastinya ini membuka mata semua pihak bila Cik Faisal sendiri menerangkan kalau kita lihat dari segi hasilnya 3 bilion dengan kos perubatan yang nak ditanggung oleh kerajaan sehingga 6.2 bilion. Tentu ada besar bezanya di situ. Pandangan Cik Faisal sendiri tentang rang undang-undang ini perlu ataupun tidak kita menyokongnya? Ya, okey. Kalau dari segi pandangan saya kata perlu menyokong. Sebab apa saya kata macam ni? Sebab lagi satu saya nak share juga pasal impact. Satu lagi impact sedikit dari bawah pandangan saya ni adalah pasaran gelap. Challenge kerajaan sekarang ialah pasaran gelap rokok. Betul. Okey, bila berlaku pasaran gelap rokok, dijangka lebih kurang 5 bilion kerugian hasil. Okay, daripada kerugian hasil 5 bilion ni, kerajaan perlu melakukan full of enforcement untuk membetulkan ini. Okay? Ketirisan di segi kewangan ini boleh dibuat melalui pengenalan macam contohnya mungkin pengenalan cukai GST yang sedang dikaji oleh kerajaan over the long time. Dia boleh boleh kata mengurangkan impact dia lah. Okay? So jadi pada pandangan saya ialah apa kaitan yang berkaitan dengan impact sosial dengan impact ekonomi is actually manageable. Manageable. Boleh kita uruskan. Kerajaan mampu uruskan. Jadi, oleh itu saya rasa kita perlu sokong, lebih-lebih lagi kita perlukan generasi yang berdaya maju, more produktif untuk menambahkan lebih kerajaan, hasil cukai kerajaan dari segi produktiviti. Dan secara jujurnya Cik Faisal, kita melihat kenapa perlunya ahli dewan juga menyokong rang undang-undang ini. Ya, betul lah. Ini yang saya sebut tadi. Ahli dewan ahli parlimen semua ni saya cadangkan mereka sokong RUU ni. Jangan sekadar melihat dari sudut cukai saja, tapi impact negatif. Bayangkan 3 bilion versus 8 bilion is actually negatif 5 bilion. Memang jurangnya sangat besar sekali, Cik Faisal. Dan mungkin sedikit harapan Cik Faisal lah kepada penonton kita yang menonton ketika ini, pemahaman tentang situasi ini. Kadang-kadang mungkin ada pertikaian pendapat dan sebagainya. Tapi hari ini kita mendapat pencerahan kenapa perlu kita menyokong rang undang-undang ini. Apa mungkin yang boleh Cik Faisal sampaikan kepada mereka? Okay, saya kalau nak sampaikan satu je lah. RUU ni biar disokong. Kehilangan 3 bilion ni sebenarnya kalau kita tengok satu lagi sudut ialah satu pandangan atau kajian yang dibuat ialah bila berlaku ketirisan kewangan di satu sektor, contohnya rokok kan, kalau diharamkan orang tak belanja rokok, beli rokok, tapi saving yang daripada rokok tu akan disalurkan kepada sektor lain, sektor perniagaan lain. So secara tidak langsung ataupun logiknya cukai itu akan berubah ke sektor lain. Jadi isu cukai bukannya isu yang orang kata pertinent isu yang penting, tapi lebih kepada public healthcare system. So saya harap in future anak-anak saya, generasi akan datang juga, termasuk diri saya yang tidak merokok juga. Alhamdulillah. Itulah pandangan harapan saya lah. Baik, sama-sama kita membuahkan harapan ini untuk melihat generasi penamat ataupun GEG ini menjadi permulaan bagaimana sebenarnya untuk mewujudkan sebuah negara yang progresif dan sihat. Kena mengambil kira data 400 kematian setiap minggu dan apa yang dikabarkan oleh Cik Faisal sebentar tadi dengan jumlah walaupun nilainya 3 bilion ringgit mendatangkan pendapatan daripada hasil produk tembakau ini, bayangkan 6.2 bilion ringgit terpaksa dibelanjakan oleh kerajaan untuk merawat pesakit akibat daripada rokok. Anda boleh timbangkan sendiri di mana keperluan untuk kita menyokong rang undang-undang ini. Cik Faisal, terima kasih banyak-banyak bersama kami di Malaysia hari ini untuk satu perkongsian yang saya kira membuka mata dan minda setiap daripada kita. Ini dia Cik Muhammad Faisal Said Ibrahim, Ahli Majlis Kerja Tertinggi Persatuan Akauntan Pencukaian Malaysia MATA. Terima kasih sekali lagi. Baik, kita terus nak bawakan pemerhatian anda berkenaan dengan 5 kaunter paling aktif di Bursa Saham Malaysia. Yang pertamanya, Medtronic Global Berhad dengan nilai terkini kita lihat 0.050. Kemudian SFP Tech Holdings Berhad dengan nilai terkininya 1.130. G3 Global Berhad 0.030 nilai terkininya. Fintech Global Berhad nilainya 0.010 dan Green Packet Berhad membawa nilai 0.055. Itu tentang 5 kaunter paling aktif. Bagaimana pula kadar pertukaran wang asing berbanding ringgit Malaysia? Kita mulakan dengan $1 Amerika Syarikat. Nilai ringgit kita sebanyak RM4.44.
untuk $1 Singapura. Bagi mereka yang manalah tahu hujung minggu ni nak ke Singapura, nilainya RM3.25. RM100 Indonesia 0.03 sen, 100 Baht Thai RM12.65 dan 100 Won Korea 0.34 sen. Apa kata pula wanita-wanita kita yang nak tahu harga emas semasa? Ini dia kami bawakan emas per gram. Bagi mereka yang sukakan 916, harga semasanya RM266.61 dan juga untuk emas 999 per gram RM290.85. Anda fikir sendiri sama ada sesuai masa ini untuk melabur membeli emas ataupun sebaliknya. Sama-samalah kita gunakan manfaat yang sebaik-baiknya. Baik, sekejap saja lagi bersama rakan tugas saya Fariha akan membawakan satu perkongsian menyuburkan jiwa dan rohani anda dengan berinfak. Semuanya di Malaysia hari ini. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama kami di Malaysia hari ini. Sempat tak tadi minum air kopi sekejap, makan kari pak seputih. Baik, kita teruskan pengisian MHI. Ini kita memberi peluang kepada kalian semualah. Sependengar hari Jumaat ini kan membawa sedikit peluang menyumbang dan berzakat kepada pembangunan Kompleks Mahat Tahfiz Darul Faizin. Dan kita nak terus bersama dengan tetamu kita Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, Mudir Kompleks Islam Darul Faizin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh Faria. Dia orang puasa hari inilah. Puasa? Dia orang tak makan tak keripat. Makan, tak makan Okey Ustaz. Hari Jumaat ni kita biasa dengan Ustaz dan sebagainya kan, bagaimana kita berinfak, kita berzakat, menyumbang dan sebagainya. Tapi kali ini istimewa sikit. Ya. Bersama dengan Mahat Darul Faizin. Islam Darul Faizin ni. Mungkin boleh terangkan sikit Ustaz pasal madrasah ni. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'alah. Saya memulakan pendidikan ataupun kumpulan pendidikan Darul Faizin ni pada tahun 2011 dahulu dengan tertubuhnya Madrasah Mahmudiah yang dilancarkan dirasmikan oleh Datuk Dr. Harundin almarhum. Kemudian di peringkat rendah. Kemudian mula mengintai-ngintai untuk membuka peringkat menengah pada tahun 2014. Alhamdulillah saya membuka Ma'had Darul Faizin untuk memfokuskan pada pengajian peringkat menengah. Kemudian ada orang start datang mengaji sebagainya, belajar, warga emas dan sebagainya. End up-nya, alhamdulillah, pada tahun 2015 kami membeli sebidang tanah 8 ekar di Bandar Baru Kedah dan kami bangunkan Kompleks Islam Darul Faizin. Alhamdulillah. Dalam tu ada pengajian tahfiz, ada pra-tahfiz, ada pengajian umumi, pengajian warga emas, ada warga emas di situ. Dan semenjak pada tersebut kami menyediakan pengajian percuma. Kita tak ada charge, yuran tak ada. Belajar saja, kita sediakan makan semua komplit semua tanpa sebarang yuran. Lalu dengan tertubuhnya Kompleks Islam Darul Faizin itu kami mula mengintai-ngintai pula untuk membuka di sebelah selatan. Dan end up-nya akhirnya kami membeli sebidang tanah di Tanjung Minyak Melaka. Dan di situ kami akan bangunkan juga kompleks seperti mana yang ada di Kedah sekarang ni. Dia merangkumi masjid, ada Allahumma salli ala asrama pelajar dan kelas pengajian. Kemudian kami ada rumah warga emas dan kami juga ada rumah Allahumma salli ala guru dan kaki tangan. Fasa pertamanya ada masjid dan juga asrama pelajar dan fasa keduanya ialah rumah warga emas dan Allahumma salli ala rumah guru dan kaki tangan. Itu yang sedang kita bangunkan di Ma'had Darul Faizin Cawangan Melaka ini dan kita masih akan menerapkan pengajian percuma di tempat ini insya-Allah. Alhamdulillah. Tapi kita tak tahu juga setakat ni bagaimana kerja yang dilakukan, perkembangannya lah. Dah setakat mana dah Ustaz? Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang daripada awal dulu bersama dengan saya, bersama dengan kami membangunkan Ma'had Darul Faizin. Saya selalu sebut Fariha, madrasah ni bukan saya punya, kita punya ramai-ramai. Kita punya ramai-ramai. Sebab saya tak boleh nak claim saya punya sebab kita sama-sama membangunkan madrasah ini dan pahalanya insya-Allah akan sampai kepada semua yang menyumbang. Anak-anak kita mungkin nanti akan jadi alim ulama satu hari nanti, mungkin akan jadi profesional pun, menghafaz Quran dan jadi orang profesional dalam masyarakat dan kita akan menumpang hasilnya nanti insya-Allah. Dan alhamdulillah semenjak tahun 2021 hari itu kita selepas daripada tempoh PKP itu kita mula start pembangunan dan sekarang ini telah pun mencecah 50% untuk fasa yang pertama. Bahagian masjid dan juga Allahumma salli ala Muhammad bahagian asrama pelajar telah pun mencecah 60% dah setakat sekarang ni. Dan semua yang terlibat daripada awal alhamdulillah Fariha
Daripada kos keseluruhan 5 juta ringgit, kita telah berjaya untuk buat kutipan sebanyak 2.7 juta. Ada 3 juta lagi yang kita perlu cari untuk kita siapkan, dan kita target untuk siapkan hujung tahun ini. Pasal tahun depan dah nak ada pengambilan pelajar baru nak masuk dah. Jadi kami sangat-sangat mengharapkan sumbangan daripada semua, insya-Allah. Pengambilan tu berapa ramai Ustaz? Dia ada ni ke? Kita ada kuota dia. Sebab di sini kita akan buat pengajian berkitab. Kita panggil pondok moden ke konsep dia. Kalau tahfiz kita di Kedah. Di sini pengajian berkitab, insya-Allah. Saya cuma limitation mungkin pada batch yang pertama ni kita hadkan mungkin bawah 50 pelajar dahulu dengan warga emas sekitar saya cuma 50 orang. Itulah yang kita punya target pada awal ni, insya-Allah. Baik. Ustaz, kita borak-borak ni juga Ustaz, mungkin Ustaz juga bolehlah kongsikan juga kebaikan kita berinfak ni. Apatah lagi kita ni sama-sama membina sebuah kompleks yang banyak fungsinya untuk kita kan. Ya, insya-Allah. Saya nak tuan-tuan nak mengajak tuan-tuan sekalian mengambil peluang ini, sebab subhanallah kita bukan sekadar nak bina masjid, bukan ada sekadar masjid untuk orang ulang-alik berjemaah di masjid pada 5 waktu, tetapi masjid ini juga berfungsi sebagai pusat pengajian. Nanti hampir setiap waktu, hanya pada waktu tidur sahaja yang masjid ini tidak berfungsi ataupun ditutup sekejap. Selain pada waktu itu, pada 4:30 pagi orang dah bangun untuk menghafaz Quran, anak-anak kita ni duduk dalam kelas-kelas pengajian, qiyamul lail, solat dan sebagainya, dan ulang alik ke masjid. Baru ni meeting dengan Allah sebab kontraktor letak heavy duty punya, sebab masjid kita bukan 5 waktu saja. All the time orang akan keluar masuk. Jadi infak yang akan kita berikan, subhanallah, saya cuma akan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pelajar ini. Mungkin satu hari nanti mereka akan jadi alim ulama, orang yang akan menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Mungkin di kalangan mereka akan jadi engineer yang menghafaz Quran. Mungkin akan jadi profesional yang menghafaz Quran. Dan subhanallah, manfaat-manfaat yang akan mereka lakukan, akan mereka dapat, kita pun akan menumpang manfaat dia. Saya nak ajak tuan-tuan sekalian pada hari ini, Allahumma salli Muhammad, kita buat infak untuk ibu dan ayah kita. Bukan sekadar untuk kita. Ini mungkin jadikan hari Jumaat ni hari penuh barakah ni yang Nabi SAW suruh perbanyakkan ibadat ni. Kita telefon mak kita, telefon ayah kita. Jasa mereka tak mampu untuk kita balas, tuan-tuan. Setitik peluh dia pun tak mampu untuk kita balas waktu dia melahirkan kita. Maka subhanallah, telefon mak hari ni saya nak wakaf untuk buat masjid, untuk buat madrasah untuk mak. Buatlah sekali, tuan-tuan. Saya tak mampu nak bayangkan kegembiraan, rasa tersentuhnya hatinya bila kita buat macam tu kat dia. Mungkin tak ramai orang yang buat macam tu kat dia, tuan-tuan. Tak ramai orang yang mampu untuk buat macam tu dekat ibu dan ayah kita. Tuan-tuan ingat, bila kita bagi untuk ibu dan ayah kita, subhanallah, pahalanya pasti akan sampai juga, kita tak akan berkurang. Manfaatkan sebaik-baiknya, insya-Allah. Baik Ustaz, 20 saat Ustaz, mungkin kita boleh warakan bagaimana boleh kita sama-sama menyumbang ni. Insya-Allah, tuan-tuan ada nombor akaun yang tertera, tuan-tuan yang duduk kat rumah boleh ambil gambar ke, screenshot ke, yang mana tengok melalui Facebook dan sebagainya. Tuan-tuan ada QR code yang tersedia, tuan-tuan masuk dekat akaun online, tuan-tuan guna QR code tu untuk bank in. Jangan lepaskan peluang ni. Fastabiqul khairat, bersegera untuk kita bersedekah, dan manfaat sedekah ni, tuan-tuan, bukan sekadar gandaan pahala di dunia, bahkan Allah memberikan kebaikan di dunia siap-siap, apatah lagi di akhirat, dan takkan berkurang harta orang bersedekah. Bahagiakan diri kita dan bahagiakan ibu dan ayah kita dengan infak dan sedekah kita untuk Ma'had Darul Faizin Cawangan Melaka ini, insya-Allah. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz banyak. Moga-moga impian dan hajat untuk kita siapkan akhir tahun ni termakbulan hari Jumaat ni kan. Sama-sama kita menyumbang, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, Mudir Kompleks Islam Darul Faizin. Kita nak berehat seketika, kembali nanti kita nak bersama dengan Rina akan bawakan juga berkenaan dengan dana wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah Pantai Remeh Perak. Selalu dengan Ustaz agak ni. Semua lepas ini di MHI. Hari Jumaat, hari penuh barakah ini, pastinya kita pun nak menambahkan ganjaran pahala. Bagaimana caranya? Inilah salah satunya, iaitu dengan menyumbang ke dana wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah Pantai Remis Perak. Nak tahu caranya? Eloklah kita bersama dengan Ustaz Bakhtiar Fitri Abdul Hamid, merupakan pendakwah bebas merangkap Duta Khas Jawatan Kuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah Pantai Remis Perak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suara rock sikit hari ini Ustaz. Baik Ustaz, ini kita nak cerita tentang dana wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah, yang mana ia akan dilaksanakan oleh Madrasah Darul Ulum wal Qiraat ini. Pastinya kita nak memberi pengenalan sedikit kepada penonton Malaysia hari ini. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh buat Rina dan juga semua penonton setia MHI. Alhamdulillah, saya ni rasa berkobar-kobar ni.
Alhamdulillah lepas minggu balik daripada menunaikan haji. Alhamdulillah. Itulah yang suara kurang sikit tu. Batuk orang kata kan. Alhamdulillah. Walau bagaimanapun di Mekah, alhamdulillah Allah izinkan saya untuk mendoakan semua pewakaf-pewakaf dan penginfak di mana-mana masjid dan juga surau madrasah, agar Allah Ta'ala bagi kepada semua pewakaf dan juga penginfak kesihatan yang baik. Amin. Rezeki yang menimpah ruah. Amin. Dan Allah gantikan wakaf dan infak semua dengan gantian yang lebih baik. Dan juga pada hari ini saya war-warkan kepada semua, sama-sama kita berwakaf bersama dengan Masjid Al-Ulm wa Tayyibah di Pantai Remis Perak. Ringkas nak cerita kepada semua, masjid ini terletak penduduk sekitarnya seramai 17,000 orang. Subhanallah. Dan kalau siap masjid ini, bahkan sekarang ini sekalipun sudah ada lebih kurang 300 pelajar tahfiz yang berada di sana, yang belajar di sana. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, infak dan wakaf tuan-puan kepada Masjid Al-Ulm wa Tayyibah akan dimanfaatkan oleh 17,000 penduduk sekitar dan 300 pelajar tahfiz. Bayangkan betapa banyaknya manfaat yang dimiliki oleh tuan-tuan dan puan-puan. Apatah lagi Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata, man qada li akhihi hajatan kuntu lahu waqifan 'inda mizanih fa in rajaha wa illa syafa'tulah. Kata Nabi, barang siapa menyempurnakan satu hajat saudaranya di dunia, aku menantinya di al-mizan. Kalau berat timbangan pahalanya, beruntunglah dia. Kalau ringan timbangan pahala, aku beratkan, aku bagi syafaat. Untuk siapa, kata Nabi? Untuk orang yang menyempurnakan hajat saudaranya di dunia. Bayangkan Rina dan juga semua penonton, kita bukan menyempurnakan satu hajat manusia. Kita sebut tadi 17,000 orang penduduk sekitar di Pantai Remis Perak. Bayangkan betapa banyak syafaat yang Nabi akan berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Apatah lagi Rina, hari ini kita niatkan pula wakaf kita, infak kita atas nama ayah dan ibu. Subhanallah. Atas nama ayah dan ibu. Ada anak-anak yang kata pada kita, Ustaz, dulu masa kami hidup, kami tak dapat nak berbakti buat ayah dan ibu kami. Saya kata, jangan risau. Apa kata? Wakafkan niat pada hari ini, wakaf atas nama ayah ibu. Nabi sebut dalam hadis, siapa yang bina rumah Allah, walaupun sebesar sarang burung, Allah akan bina untuknya syurga, istana dalam syurga. Subhanallah. Anak-anak yang tak dapat nak bina istana rumah untuk ayah ibu di dunia, bina istana dalam syurga dengan cara berwakaf bersama dengan kami. Walaupun sedikit tetapi berterusan. Termasuk juga kata Nabi dalam hadis, kata Nabi, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabri ba'da mautih. Ada 7 amalan mengalir pahala masuk ke dalam lubang kubur selepas kematian seseorang. Apa antara amalannya? Aubana masjidan, membina masjid. So anak-anak, apa kata? Kita wakafkan atas nama mak ayah kita, niat atas nama mak ayah, dan itulah pencen kubur untuk ibu ayah kita. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, semua penonton jangan lupa ambil dahulu gambar yang berada di skrin TV. Takut terlepas nanti nombor akaun dan juga nombor telefon. Boleh hubungi pegawai kami. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya war-warkan juga pakej yang paling mudah untuk nak berwakaf bersama dengan kami. Silakan Ustaz. Satu lot RM1,500. Yang berkemampuan boleh bagi sekaligus, insya-Allah. Yang tak berkemampuan kan Rina, kami tawarkan pula potongan setiap bulan. RM150 selama 10 bulan. Dan terlampau ramai yang ambil begini sebenarnya. Terlampau ramai mak ayah yang nak buat wakaf begini. Jadi saya minta kepada anak-anak bantu untuk berwakaf bersama dengan kami. Dan kalau tak mampu juga Rina, bagilah berapa sumbangan sekalipun, wakaf sekalipun, yang paling penting ada sedikit infak kita dalam membangunkan madrasah ini, masjid ini yang bakal akan digunakan 17,000 penduduk sekitar dan 300 pelajar tahfiz. Subhanallah. Mudah-mudahan kita doakan. InsyaAllah Ustaz, mudah-mudahan. Tapi sehingga ke hari ini dah berapa banyak dana sudah pun dikutip dan berapa lagi yang diperlukan? Alhamdulillah, kami syukur kepada Allah Ta'ala, kami telah berjaya mengutip dana sebanyak RM15 juta. Dan berbaki lebih kurang 10 juta. Kos keseluruhan 25 juta. Tapi kami sangat yakin dengan Allah Ta'ala akan buka hati tuan-tuan dan perempuan sama-sama berwakaf bersama dengan kami. Dan bagi pihak Masjid Al-Ulm wa Tayyibah, saya sebagai wakil saya bercakap pada hari ini, kami doakan agar Allah Ta'ala berikan kesihatan yang baik buat tuan-tuan dan perempuan. Ayah ibunya bahagia kalau mungkin ayah ibu telah kembali ke rahmatullah. Allah permudahkan perjalanan arwah ayah ibu kita dalam barzakh, dan mudah-mudahan Allah gantikan infak kita dengan lebih baik dan bagi bakal pewakaf pula nak berwakaf agar Allah mudahkan segala-galanya agar kita mudah berwakaf. Sikit Rina cerita saya nak beritahu,
Kalau ada sikit lagi, tuan-tuan dan perempuan, ringkasnya. Untuk hari ini, insya-Allah, kalau tuan-tuan dan perempuan minta tolong sangat, sambung-sambungkanlah berita ini, kisah wakaf ini kepada semua orang. Walaupun kita tak dapat berwakaf, sekurang-kurangnya kita dapat menyebarkan wakaf kepada semua orang, insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan ya Ustaz ya. Ini juga orang katakan saham akhirat untuk kita. Betul. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Ustaz Bakhtiar Fitri Abdul Hamid, pendakwah bebas, merangkap Duta Khas Jawatan Kuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah Pantai Remis Perak. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk semua. Kita nak terus, saya nak pass baton dekat rakan tugas saya. Fariha, silakan. Terima kasih Rina. Melah Rina, kalau boleh sempat ni okey. Dah penghujung rancangan. Apa pun esok kita akan bawakan hari Sabtu aktiviti luar, kita nak ke Putrajaya. Wow, seronoknya Putrajaya. Awak akan pergi Putrajaya? Saya tak pergilah kot. Rakan tugas kita yang lain lah kan? Yang lain lah pula bagi peluang. Baik. Okeylah. Jaga diri. Di hujung minggu. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.